Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat sejahtera pada Puan Juliah binti Sulaiman dan Puan Intan Syafinas binti Abdul Razak. Nama saya adalah Muhammad Amirul Amin bin Muhammad Fazil, daripada kelas DEP 5A. So nometrik saya adalah 16 DEP 18 F1 997, dan nama penyelia saya adalah Encik Azizul Amri bin Ahmad Saleh. So kita bergerak kepada slide yang seterusnya adalah objektif projek saya, dan nama projek saya adalah RFID.SS. Antara objektif projek ini ialah untuk menjadikan sebuah sistem itu selamat, dan pintu dapat menutup dengan rapat supaya orang lain tidak boleh memasuki bilik yang dikhaskan. Dengan adanya RFID.SS ini, ia akan membantu ramai pihak, sebuah syarikat ataupun pemilik syarikat tersebut untuk memastikan kediaman mereka lebih selamat daripada sebarang kecurian atau pencerobohan harta benda, dan untuk melindungi orang yang mereka sayangi. Selain itu, alat ini mudah untuk beroperasi dan ia tidak perlu menekan kata kekunci langsung untuk memasuki di dalam sesebuah bilik yang dipasang RFID ni. So seterusnya, projek ini dihasilkan untuk mengurangkan kes kecurian data-data pengguna, dan menjadikan peralatan tidak bersentuhan, dan keselamatan pintu terbuka juga dijadikan jangka masa panjang. So projek ni dia tahan lama lah. Nak dikatakan projek ni kita punya pemerhatian, ia akan tahan lama, jangka masa panjang. So data teorinya adalah sekurang-kurangnya 10 tahun lah kita punya pemerhatian. So keselamatan yang lebih tinggi dan boleh dikaitkan dengan mikrokomputer. Rekod pintu terbuka boleh mencapai kawalan 2 hala, serta pengguna tenaga kerja untuk mengawasi keselamatan dengan mengawal alat keselamatan tersebut secara automatik daripada kawalan telefon sahaja. So projek ni dia boleh dikawal oleh phone juga dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama boleh menggunakan kad dan boleh menggunakan phone. So kita bergerak kepada slide yang seterusnya adalah skop projek. Skop projek RFID yang pertama adalah untuk mencapai objektif projek, iaitu beberapa skop telah dilancarkan. Skop utama projek ini adalah untuk memfokuskan kepada pensyarah daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik, so JKE. So seterusnya adalah projek ini memfokuskan untuk Jabatan JKE, yang mana projek ini menggunakan sistem RFID card jika pengguna ingin menggunakan kunci. So kita buang kunci tu, kita menggunakan kad RFID. So selain itu, projek ini dikhaskan untuk kegunaan pensyarah juga kan. So kita khaskan kepada pengguna pensyarah. Selain itu, projek ini kita dapat menaik taraf sistem keselamatan kita lah, daripada dicerobohi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, dan dicerobohi dalam sesebuah bilik dengan lebih selamat dan mengurangkan kes kecurian lah harta benda. Seterusnya dapat mengawal operasi keluar masuk seorang individu secara automatik. So kita boleh kenal siapa yang masuk dalam bilik tu menggunakan kawalan daripada phone je.
kita boleh akses daripada phone. Dengan ini pengguna tidak lagi perlu risau terhadap keselamatan barangan mereka daripada dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. So yang ni adalah gambar rajah blok yang mana salah satu namanya adalah metodologi. So yang ni adalah flowchart yang baru lah. Sebelum ni kami menambah baik flowchart yang lama. So kat sini atas ada adapter 12 volt dan RFID reader, Node MCU, input RFID reader dan push button, dan output adalah bezel, LED dan server. So di rangkaiankan, di connectionkan dengan wifi dan sebagainya. Okay, yang ni adalah projek RFID.ss tu. So step yang pertama kita kena onkan kita punya RFID, kita punya komputer. So kita onkan benda ni. So dia nyala lampu, button semua. So yang pertama dia punya input adalah 12 volt. So bila 12 volt kita mempunyai masalah 5 volt kita supply So Node MCU dia menerima 5 volt sahaja. So kita perlu tambah konverter kat sini. So bila kita tambah konverter ni, dia akan convert dari 12 ke 5 volt lah. So masuk dalam, so output 12 volt tukar kepada 5 volt. So input akan masuk 5 volt kat sini. Dia akan masuk dekat bezel dan Node MCU, dekat liter skematik yang kita buat. So dia akan output dia akan keluar dekat motor, kayu sedikit dan lock pintu serta button, dan output dia akan keluar dekat dua LED ni, hijau dan merah, serta RFID output dia. So awal-awal ni kita kena on lah. So cara nak on dia, kita on dulu. Kita dah on lah ni. So kita on dulu. So cut. Okay, first untuk mengaktifkan, kita aktifkan 12 volt yang tadi 12 volt, dan masuk dalam konverter dia tukar kepada 5 volt. So kita tekan on. So kita buka data kita, kita buka hotspot kita. So dia akan bunyi macam tu lah. So bila dia bunyi macam tu, barulah dia punya sistem aktif. So bila sistem RFID ni yang saya katakan di dalam slide tadi, yang boleh dikawal oleh phone adalah menggunakan apps ni. Untuk RFID kita ada RFID 1, kita ada kad 1, kad 2 dan kad 3. Dan kad 4 kita ada 4 kad. Kita ada 4 kad. Kat sini ada button kita boleh tekan. So dia akan buka dalam masa 3 saat, dia akan tutup balik. So kita buka dalam 3 saat, dia akan tutup balik. Okay. So ya, tadi saya dah terangkan tentang RFID card. So cara untuk kita nak aktifkan RFID card ni, so kita kat sini semua enable. So bila kat sini semua disable. So bila disable, maafkan saya, disable. So bila disable, kita touch card ni, dia akan bunyi macam ni. So user 1 tak boleh, user 2 tak boleh, user 3 tak boleh, user 4 tak boleh. So macam mana kita nak aktifkan, kita nak buka pintu ni, kita nak unlock kan.
So kat sini kita kena setting user 1 adalah enable. Kita setting user 2 enable. Kita setting user 3 enable. Kita setting user 4. Kita settingkan semua enable, dan barulah kad ni boleh digunakan. So kat sini dia akan hantar notification tau. So kat sini kita boleh tahulah siapa yang masuk, siapa yang keluar. So kita boleh trace benda tu. Cuma disadvantage untuk projek ni adalah dia tak tunjukkan masa bila orang ni masuk lah. So bila jadi macam tu, kita nanti kalau kalau macam projek ni diterima pakai oleh syarikat, kita akan upgrade lah untuk tambah masa. So kita try user 2. So dia akan hantar notification kat sini. So yang ni adalah history dia lah. So kita try user 3. So dia akan buka kat sebab dia enable. So kita try user 4. Dia akan enable juga. User 4. Dia akan naik dia akan naik LED akan menyala dan boleh buka. So dalam masa yang sama, kita sebagai sistem, kita boleh kawal sendiri daripada luar menggunakan phone sahaja. So kita boleh tekan unlock. Kita contoh kalau macam orang suruh buka pintu tu, kita boleh kawal daripada luar. So unlock. So kita tekan unlock. So kalau contoh kalau macam kita nak tutup, kita nak kunci pintu tu, kita tekan lock saja. So, menggunakan apps ni saja. So sekian, yang tu saja.